Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ni cikgu akan bincangkan soalan daripada negeri-negeri lain yang cikgu suruh buat petang tadi. Okey. Jadi yang first, kita akan tengok soalan daripada negeri 9. Yang dekat situ dia ada tulis negeri 9. Okey. Jadi soalan yang A, dia suruh berdasarkan gambar rajah tu lengkapkan jadual ni. Okey. Jadual yang dibagi ni. Dalam jadual ni dia dah bagi markah. Lepas tu dia dah bagi yang ini. Okey. Dia suruh isi yang ni. Jadi macam mana nak tahu yang ni? Okey, kira tengok dekat dalam jadual tu. Tengok antara nombor 30 hingga 39 ada berapa banyak. Nombor 40 hingga 49 ada berapa banyak. Ni semua tengok dalam jadual gambar rajah 11 tu. Okey. Okey, move on. Kita tengok untuk kekerapan longgokan pula. Macam mana nak cari kekerapan longgokan ni? Macam yang cikgu dah tunjuk sebelum ni. Kita tengok dekat sini. Sini kosong. Kalau kat sini ni nombor yang dekat sini salin je balik, tulis dekat sini. So ni pun kosong. Okey. Lepas tu kosong tambah 2 akan dapat 2. 2 tambah 5 dapat 7. Tambah 10 dapat 17. 17 tambah 12 dapat 29. Okey. Okey, lepas tu tambah 8 dapat 37. Tambah 3 dapat 40. So ini cari kekerapan longgokan. Seterusnya dia suruh cari sempadan atas. Okey, jadi sempadan atas kita tengok yang sini. 39 tambah 40 bahagi 2. Okey. 39 tambah bahagi 2 dapat 39.5. Jadi dekat sini yang first ni ialah 39.5. Lepas tu yang ni pun kira kita akan dapat 49.5. Yang ni okey. Dia mesti sama je pattern dia. Sini naik 10, naik 10, naik 10. Jadi yang seterusnya pun mesti akan naik 10 juga. Alright. Okey, so dah settle lah kita punya soalan yang A. Jadi untuk soalan yang B pula, dia suruh lukiskan graf ogive. Okey. Macam mana nak lukis graf ogive? Dia cakap dekat situ 2 cm kepada 10 markah pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 5 murid pada paksi mencancang. Okey, mengufuk maksudnya paksi X, mencancang maksudnya paksi Y. Okey. So kita tahu kalau dia suruh buat graf ogive, kita mesti guna kekerapan longgokan dan juga mesti guna sempadan atas. Okey, sempadan atas ni sebagai X, kekerapan longgokan sebagai Y. Jadi macam mana nak tahu? So sekarang ni dekat sini dia cakap setiap 2 cm ialah 5. Okey. Tapi macam mana nak tahu kita sampai berapa kita kena buat? Tengok dekat kita punya jadual ni tadi. Kekerapan longgokan. Berapa yang paling tinggi? Paling tinggi ialah 40. Okey. Jadi kita tahu yang paling tinggi mesti sampai 40. So gariskanlah lebih sikit sampai sini. Okey. Okey, lepas tu untuk sempadan atas pula macam mana nak buat? Okey. Tengok dekat sini dia minta graf ogive. So dekat sini dia mesti start daripada kosong. Okey, graf ni mesti start daripada kosong. Mesti start daripada garisan ni. Okey. Lepas tu kat sini, kalau soalan yang sebelum ni cikgu suruh tulis lagi satu sempadan atas yang untuk yang sebelum ni, contohnya 29.5 kan. Lepas tu baru 39.5. Okey, cikgu suruh buat macam tu sebab dekat sini dia punya kekerapan dengan kekerapan longgokan bukan kosong. Okey, sebab tu kita kena tambah lagi atas ni 29.5. Tapi kalau macam ni kekerapan longgokan dia dah kosong. Okey, jadi kita ambil je lah ni terus 39.5.
Okey, jadi kalau macam tu kita labelkan je lah ikut kita punya jadual ni tadi. Okey, 39.5, 49.5, 59.5. Tengok setiap jarak ni adalah 10. Kan? Sama macam yang soalan cakap tadi. Setiap 2 cm ni mesti 10. Okey. Satu kotak ni panjang dia 2 cm. Okey. So, kat sini kita ikut dalam kotak ni tadi 39.5. So, ni 39.5. Lepas tu 49.5. Okay. Pastikan kalau buat graf pakai pensel ya, jangan pakai pen. So sekarang dah settle. Paksi X dengan paksi Y dah settle. Okay, so sekarang dekat sini macam mana kita nak plotkan. Tengok dekat sini. Dalam jadual ni tadi. Okay, tengok. Untuk sempadan atas 39.5, kekerapan dia adalah kosong. So 39.5 tadi dia mesti kosong kat sini. Okay, lepas tu 49.5 pula dia punya kekerapan longgokan adalah 2. So 2. Macam mana kita nak tahu 2 dekat sini? Okay, macam mana nak tahu 2? Tengok satu jarak kotak kecil ni, macam kita kena kira berapa nilai dia. Jadi daripada sini pergi sini ada 10 kotak. So untuk tahu berapa nilai satu kotak kecil ni, kita akan buat 5 bahagi 10. Okey, jadi kita tahu satu kotak kecil ni nilai dia adalah 0.5. Jadi 2 dekat mana? Okey. Okey, tengok cikgu buat 2 bahagi 0.5. Maksudnya jarak dia adalah 4 kotak. Okey. So kita kira ada 4 kotak kecil. 1, 2, 3, 4. Jadi dekat sini kita tahu 2 dekat sini. So 2 dekat situ kita panjangkan dia sampai sini. Okey, 49.5 nilai dia 2. Okey, seterusnya untuk 59.5 nilai dia 7. Okey. Jadi 7. Maksudnya kat sini jarak 1, 2. Kita dapat 1. Jarak lagi 2 dapat 1. Okey. Jadi kat sini jarak 2 dapat 6. Jarak lagi 2 kita akan dapat 7. Jadi dekat sini. Okey. Lepas tu untuk 69.5 pula ialah 17. Okey, 17. Tengok dekat sini di 15. Okey. Jadi jarak 2 dapat 16. Jarak 2 lagi dapat 17 dekat sini. Alright. Seterusnya untuk 79.5 ialah 29. 29. Okey, 29 maksudnya sini 30 kan. Jadi mesti bawah 2. Bawah 2 kotak. 1, 2. Okey, kat sini. Alright. Okey, lepas tu yang seterusnya untuk 89.5 ialah 37. Okey, cari mana 37. Sini 35. Jarak 2, 1, 2. 1, 2. Okey, so dekat sini. Okey. Ini adalah 37. Lepas tu 40. 40 ni senang lah. Okey, gariskan. Sini 40. Okey, so sekarang kita dah dapat graf yang macam ni. Kita dah plotkan. Okey. So, lepas dah dapat ni, sambungkanlah. Sambungkan ni guna tangan. Jangan guna pembaris. Okey, cikgu tak nak garisan tegak-tegak-tegak tu. Itu kalau garisan tegak-tegak-tegak tu maksudnya graf poligon kekerapan. Okey, tapi kalau graf ogive dia mesti lembut je. Okey. Ataupun kalau ada pembaris yang boleh dibengkokkan tu, bolehlah guna untuk cantik sikit. Okey. So
So contoh cikgu buat, dia mesti pastikan semua ni kena. Okay, ni contoh yang cikgu buat. Alright. Ni tak berapa smooth lah. Kalau boleh padam dan jadikan dia cantik sikit gerakan tu. Okay, so selesai untuk soalan yang pertama. Okay, untuk yang C tu dia minta median. Okay, soalan C tu nanti cikgu akan buat video lagi satu. Okay, untuk terangkan macam mana nak cari mode, median, mean. Okay, guna formula yang sedia ada. Baiklah, kita teruskan dengan soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua ni dia dah bagi jadual frekuensi kekerapan longgokan dengan sempadan atas. Okay, lepas tu dia dalam ruang jawapan dia bagi yang ni, umur, kekerapan dan juga titik tengah, midpoint. Okay, yang ini F besar ni adalah kekerapan longgokan, S atas ni maksudnya sempadan atas. Okay, cikgu tulis sekali terus macam ni. Okay, so sekarang soalan suruh kita cari apa itu nilai untuk yang ni. Jadi senang je lah. Untuk yang ni, cari kekerapan ni, macam mana nak buat? Okay, mula-mula kita tengok soalan dah bagi kekerapan longgokan. Okay, selalunya dia bagi kekerapan, baru kita cari kekerapan longgokan. Okay, dan untuk cari kekerapan longgokan ni selalunya dia akan bagi rajah dalam bentuk 4 segi macam tu. Lepas tu ada banyak-banyak nombor yang tak terkumpul. Okay, data yang tidak terkumpul. Dan daripada situ kita dapat cari kekerapan macam soalan yang tadi. Tapi dalam soalan ni dia tak bagi apa-apa maklumat selain daripada yang dalam kotak ni. Okay, jadi kalau macam tu kita akan cari kekerapan berdasarkan kekerapan longgokan. Macam mana nak buat? Tengok. Kita akan tahu kalau kekerapan longgokan, dia mesti kalau kat sini kosong, jadi kat sini pun akan jadi kosong. Okey, jadi kosong tambah berapa akan dapat 2. Okey, sama juga dengan yang seterusnya. 2 tambah berapa dapat 6. Okey, jadi cara yang paling mudah, kita akan tolak dengan nombor yang atas. Maksudnya, nombor 2, contoh cikgu start daripada sini. 2 ke sini, tolak. Okey, jadi 2 tolak kosong ialah 2. Jadi kita tahu dekat sini adalah 2. Untuk yang seterusnya, 6 tolak 2, 4. Jadi kita tahu kat sini 4. Sama juga macam yang lain. 13 tolak 6, 23 tolak 13 dan seterusnya. Okey. So kat sini kalau kira ni 7. So 23 tolak 13 10. 31 tolak 23 8 6 3. Okey. Kalau tak tahu, tak pasti betul atau salah, okey, cuba kira balik. Kosong, ni pun kosong. Okey, kosong tambah 2 dapat 2. 2 tambah 4 dapat 6. 6 tambah 7 13. 13 tambah 10 23. Okey, seterusnya 23 tambah 8 31 tambah 6 37 tambah 3 dapat 40. Okey, so ni dah settle lah. Kekerapan ni dah settle. Okey, ni dah settle. Sekarang nak cari midpoint. Midpoint maksudnya titik tengah. Okey, jadi titik tengah macam yang cikgu tunjuk hari tu, dia mesti nombor yang ni tambah dengan nombor yang ni bahagi 2. Okey, jadi 17 tambah 21 dah bahagi 2 dapat 19. Ni pun sama dapat 24. Okey, dia sebenarnya pattern dia akan berulang je. Tengok dekat sini 19, lepas tu 24, lepas tu 29. Jadi kita dapat teka nombor seterusnya ialah 34. Lepas 34 akan jadi 39. Kemudian 44. Lepas tu 49. Lepas tu
54. Okey, cuba cek betul tak? Contohnya cikgu cek yang untuk bawah sekali ni. 52 tambah 56 bahagi 2, cikgu dapat 54. Okey. Okey. So sekarang ni kita punya midpoint pun dah selesai. Okey. Jadi settle soalan nombor yang A. Jadi untuk yang B pula, dia minta min. Okey. Min macam mana nak cari? Formula dia ialah ni. Jumlah hasil tambah titik tengah darab dengan kekerapan bahagikan dengan kekerapan. Okey. Tapi ini maksudnya kita kena cari satu-satu. Maksudnya kita kena cari. Okey, ini titik tengah darab kekerapan kan? Okey. So, cikgu akan labelkan kekerapan ni sebagai F kecil, midpoint sebagai X. Yang F besar ni tadi adalah kekerapan longgokan. Okey. So, dia cakap titik tengah darab kekerapan untuk setiap satu kelas ni. Okey. Jadi cikgu buatlah lagi satu kolom. Okey. Untuk hasil darab kekerapan dengan titik tengah. So, sebab cikgu nak cari dia punya nilai jumlah. Okey. Jadi kita akan buat 0 darab 19. Jadi dekat sini dapat 0. 2 darab 24 dapat 48. Okey, 4 darab 29 dapat 116. 7 darab 34 dapat 238. 10 darab 39 dapat 390. 8 darab 44 352. 6 darab 49 294. 3 darab 54 dapat 162. Okey. So, lepas kita dah dapat hasil darab ni semua, mestilah kita tambahkan. Sebab apa tambahkan? Sebab kita nak cari jumlah. Okey, jumlah hasil darab titik tengah dengan kekerapan. Jadi, bila dah darabkan ni, tambahkan semua. Okey. Tambahkan, cikgu akan dapat 1600. Okey. So ni dah settle lah. Yang ni cikgu dapat 1600. Kekerapan ni, kekerapan ni maksudnya hasil tambah yang ni lah. Hasil tambah ni semua. Hasil tambah ni semua ialah 40. Okey. So 40 dekat belah bawah ni. Jadi 1600 bahagi 40 dapat 40. Okey, so inilah dia punya min. Alright. So untuk soalan yang seterusnya, dia minta graf frekuensi poligon, graf kekerapan poligon. Okey, poligon kekerapan. Okey. So dia cakap 2 cm kepada 5 tahun pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 1 pelancong pada paksi mencancang. Okey. 2 cm kepada, okey, ni cikgu tak buat apa-apa lagi So kita akan buat sama-sama. Okey. So dia cakap 2 cm paksi mengufuk dan 2 cm paksi mencancang. So kita tahu kalau graf poligon kekerapan, kita akan guna, okey, hari tu cikgu suruh guna sempadan atas dan juga kekerapan. Betul? Tapi itu bila kita kena buat graf histogram dan poligon kekerapan pada graf yang sama, pada kertas yang sama. Okey? Ini caranya. Tapi kat sini cikgu nak ajar macam mana kita buat poligon kekerapan dengan menggunakan titik tengah. Okey. So maksudnya dekat paksi X kita akan guna titik tengah dan paksi Y kita akan guna kekerapan. Kenapa cikgu suruh guna titik tengah? Sebab kat sini kita dah cari titik tengah dia berapa. Okey. Memanglah sempadan atas ni ada juga, tapi sebenarnya lagi mudah untuk kita guna titik tengah. Okey.
So paksi X guna titik tengah, paksi Y guna kekerapan. Jadi dia cakap 2 cm, paksi X 5 tahun, paksi Y 1 pelancong. Okey. So dekat paksi Y ni kita kena tengok berapa panjang dia. Kita nak tahu, tengok kekerapan ni berapa nilai yang paling besar. Nilai yang paling besar adalah 10. Okey. So tadi dia cakap 2 cm kepada 1. So kalau cikgu start, contohnya cikgu start daripada ni kosong, ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh tak muat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Contohnya cikgu akan mula daripada sini. Okey, sini. So sini cikgu letak 1. Ni 2, 3. Okey. So itu untuk paksi X, paksi Y. Jadi paksi X pula dia cakap 5. Okey. Setiap beza jarak ni mesti 5. Okey, beza jarak ni mesti 5. So kita tengok midpoint ni. Midpoint ni jarak dia berapa? Cuba kira, betul tak jarak dia ni 5? 24 tolak 9. 24 tolak 19. 5, okey. So yang ini jarak dia 5. Yang ini pun jarak dia 5. Ni pun 5. So semua adalah 5. Okey. So betul lah kita kira ni. Okey. So maksudnya daripada sini kita boleh je mula dengan 19. Okey. Kalau dekat sini kita tengok kekerapan ni dah dekat kosong. Okey. Jadi kita boleh je terus ambil 19. Tapi contoh soalannya dekat sini adalah contohnya 6. Okey. So cikgu kena buat lagi satu midpoint dekat atas ni. Okey, maksudnya kalau kat sini beza 5, sini pun beza 5 lah. So ini akan jadi 14. Okey. Cikgu kena pastikan yang kekerapan ni adalah kosong. Kalau dekat sini pun bukan kosong, contohnya 2, jadi kena lagi cari midpoint yang atas ni lagi, atas lagi, sampailah kita dapat kekerapan ni mesti kosong. Okey. Tapi dalam soalan ni dia dah sedia bagi yang kekerapan tu adalah kosong. Okey, kalau dia dah sedia bagi macam ni, jadi kita terus ambil midpoint yang ni lah. Okey, titik tengah yang ni. So kita akan start daripada kat sini. Ni kosong, ni adalah 19 sampai 54. Muat ke ni? Okey, so sampai 54. So kena pastikan yang kita garis sampai lebih lah. Okey, so cikgu akan gariskan. Okey, ni kena pastikan yang at least dia akan lebih sikit ya. Okey. Okey. So lepas dah siap ni, kita tengok dekat sini dalam graf ni, dalam table ni. Okey, so kat sini untuk yang 19 kekerapannya adalah kosong. Okey, so kita tanda dekat sini kosong. Okey, lepas tu 24
So kekerapannya adalah 2. Okay, ini 2. Lepas tu 4, 7, 10. So sini 4, sini 7. Untuk yang 39, 10. Okay, untuk 49, 6, 54, 3. Okay, so sekarang kita dah ada plot yang ni. Ingat tak cikgu ada cakap kalau graf poligon kekerapan, kita mesti tak boleh tergantung macam ni. Okay, ni kalau cikgu sambungkan ni. Okay, cikgu akan sambungkan guna pembaris ya, sebab ni graf poligon kekerapan. Kalau graf ogive, kita guna tangan je. Okay. So, bila kita dah gariskan semua, akan dapat graf yang tergantung macam ni. Okay. Ni semua dah siap. Ni dah sampai kosong. Tiba-tiba dia tergantung macam ni. Okay. Untuk graf poligon kekerapan, macam yang cikgu cakap, dia tak boleh tergantung. Dia mesti semua mula dekat pasti kosong dan dia akan berakhir dekat kosong juga. Okay. So, tengok dekat sini. Ni semua jaraknya adalah 1 kan. Okay, maksudnya ini pun jarak dia mesti 1. Maksudnya dekat sini. Okay. So ini akan jadi 59. Okay, 59. So ambil 59 tu, gariskan je. Okay. So dia sampai ke sini. So ni kena gariskan panjang sikit lah 4cx ni. Okay. So 4cx sampai sini. Okay. So ini cara nak buat graf poligon kekerapan. Macam mana nak tahu yang dia ni kena berakhir dekat mana? Tengok beza dia je. Okay. So sekarang beza dia ni semua adalah 1 kan. Ni beza dia 1, ni pun beza dia 1. Okay. Jadi ni pun beza dia 1 kotak besar ni juga. So kita akan akhirkan dia dekat sini. Alright. Okay. So itu je untuk apa yang cikgu nak tunjuk dekat sini. Untuk video yang seterusnya, cikgu akan tunjuk macam mana nak kira median. Okay. So terima kasih.